Sarawak akan guna sebahagian dana Agensi Pembangunan Wilayah naik taraf prasarana pendidikan dan kesihatan serta Petros tambah 460,000 silinder LPG tampung keperluan semasa. Langsung saja bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik Zahira, terima kasih. Kerajaan Sarawak akan mengguna pakai sebahagian dari dana yang diperuntukkan kepada setiap agensi pembangunan wilayah untuk menaik taraf prasarana pendidikan dan kesihatan di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberitahu setiap agensi diperuntukkan 1.5 bilion ringgit untuk pelaksanaan projek-projek pembangunan. Kita ada banyak regional development. Kita ada NDRA, kita ada GCCK, Greater Kuching, kita ada Highland Development Agency dan mereka mempunyai dana 1.5 bilion. Bermakna sebahagian daripada dana tersebut boleh digunakan untuk klinik dan juga sekolah. Ujarnya kerajaan negeri akan membantu membiayai projek persekutuan terlebih dahulu bagi kedua-dua sektor seperti yang dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lepas. Beliau memberitahu demikian kepada RTM pada majlis iftar Ramadan dan solat sunat tarawih bersama warga polis Diraja Malaysia PDRM kontijen Sarawak di Kuching. Beliau memaklumkan lebih 60% klinik dan sekolah di Sarawak dalam keadaan daif dan tidak menepati kualiti yang dibenarkan Jabatan Kerja Raya. Kerajaan Sarawak juga dalam perancangan membina semula kuartus guru dan jururawat. Petroleum Sarawak berhad Petros akan menambah sejumlah 460,000 silinder gas petroleum cecair LPG bagi menampung keperluan edaran semasa. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Haji Julahi Narawi, tambahan tersebut akan dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Katanya jumlah edaran semasa silinder LPG adalah sebanyak 630,000 tong dan sepatutnya mencukupi bagi setiap isi rumah di seluruh Sarawak. Petros ketika ini mempunyai 68 pengedar utama dan 280 pengedar tambahan yang sah di seluruh negeri melibatkan 1.8 juta tong LPG dalam pasaran semasa. So maknanya saya boleh katakan sebenarnya tidak ada masalah dari segi kecukupan availability of tong gas merah di dalam pasaran. Cuma kerana mereka yang mungkin berlaku di sana sini sedikit sebanyak menyebabkan kekeliruan. Misalnya kita tak ada had masa. Kita tak ada had masa untuk menukarkan tong gas kuning kepada tong gas merah. There is no limit of time. They can change any time. Datuk Seri Haji Julahi berkata demikian selepas program ziarah Ramadan dan program tanggungjawab sosial Petros Sine Petros bersama RTM Sarawak di Masjid Baru Sebangan di Sebuyau. Saudara Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS akan bekerjasama dengan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS dalam melaksanakan kajian terhadap tren kemalangan jalan raya di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata perbincangan bersama MIROS dijangka diadakan selepas Hari Raya Aidilfitri bagi merancang pelaksanaan kajian tersebut. Kajian akan tertumpu kepada keadaan jalan raya dan bentuk muka bumi di Sarawak selain faktor kecuaian manusia serta peningkatan bilangan kenderaan. Datuk Seri Lee juga berkata pihaknya dengan sokongan pelbagai agensi berkaitan akan terus meningkatkan kesedaran orang awam terhadap aspek keselamatan trafik terutama sekali semasa musim perayaan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program kesedaran keselamatan jalan raya peringkat negeri Sarawak di Kuching. Dalam pada itu Sarawak merekodkan 21,418 kes kemalangan pada tahun 2023 berbanding 19,507 kes pada tahun sebelumnya iaitu peningkatan sebanyak 9.8%. Manakala setakat 3 bulan pertama tahun ini sebanyak 5,278 kes kemalangan direkodkan. Baik, masa operasi pintu sempadan di Pos Kawalan Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan IQS Merapuk Sindumin dilanjutkan sehingga 12.30 malam bermula Sabtu ini sehingga 17 April depan. Residen bahagian Limbang, Unus Tambi berkata, lanjutan tempoh masa itu diberikan bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri.
Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan Kerajaan Negeri Sabah kerana telah memberi kelonggaran kepada kita. IQS merapuk Sindumin menjadi pintu sempadan antara Sarawak dan Sabah serta menjadi laluan darat utama menghubungkan daerah paling utara iaitu Lawas. Mengenai pintu masuk sempadan antara Sarawak dan Brunei Darussalam, UNUS berharap akan mendapat kebenaran sama daripada Kerajaan Sarawak dan juga Brunei. Terdapat 4 pintu sempadan antara Sarawak dan Brunei iaitu Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Tedungan Pos Kawalan Kuala Lurah, ICQS Peneruan Pos Kawalan Ujung Jalan, ICQS Mengkalap Pos Kawalan Labutan Burong dan ICQS Sungai Tujuh Miri Pos Kawalan Imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mengingatkan masyarakat agar tidak leka terhadap aspek keselamatan ketika membuat persiapan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman mahu semua pihak bertanggungjawab memastikan tidak berlaku sebarang bencana seperti kebakaran rumah. Katanya kejadian yang sering berlaku ketika musim perayaan adalah seperti sindrom lalai, lupa dan leka apabila melibatkan aktiviti memasak di dapur atau menggunakan peralatan elektrik yang tidak terkawal. Langkah-langkah yang boleh mengelak berlaku kebakaran, punca berlakunya kebakaran. Penggunaan peralatan elektrik pastilah digunakan dan diawaslah penggunaan alat tersebut supaya mengelak tragedi lah. Kita tidak mahu kecelakaan berlaku dan selepas itu kita menyesal. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Datuk Khairuddin menambah kesedaran untuk mencegah berlaku kebakaran amat penting dan bukannya menunding jari jika sesuatu bencana telah berlaku. Beliau juga mahu masyarakat memahami panduan-panduan mengatasi punca kebakaran terhadap diri sendiri dan keluarga. Yayasan Kepimpinan Al-Bait dengan kerjasama Tabung Baitul Mal Sarawak TBS dan Koperasi Al-Bait Sarawak Berhad telah menganjurkan projek infak baju raya Al-Bait bagi membantu golongan asnaf serta kurang berkemampuan di Lawas bersempena Syawal yang bakal tiba. Projek memfokus kepada golongan asnaf di bawah TBS selain individu serta keluarga kurang berkemampuan di daerah itu. Ramai dalam kalangan masyarakat di Lawas turut tampil menyumbang pakaian untuk diinfakkan kepada golongan tersebut. Kami mengucapkan ribuan terima kasih daripada pihak Baitul Mal Lawas kerana sudi bagi kami sedekah. Yang pasti terima kasih banyak-banyaklah bagi kami semua. Macam rasa terharu, ada yang berkongsi dengan kami kan untuk meraihkan Hari Raya. Macam kami kan sangat-sangat bersyukur kerana kan ada kami tidak merasa sendiri kan di dalam menyambut Aidilfitri, masih ada pihak-pihak yang sanggup berkongsi kan meraihkan Hari Raya dengan kami. Sangat bersyukurlah. Polis Bintulu berjaya menahan 4 lelaki dan seorang wanita tempatan disyaki terlibat aktiviti pengedaran dan penagihan dadah. Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Nixon Joshua Ali dalam kenyataan media berkata, tangkapan dibuat menerusi Tapis Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu yang dijalankan di kawasan Kampung Baru, Bintulu. Semasa tangkapan, polis turut merampas dadah jenis ganja seberat 136 gram. Kelima-lima suspek berumur di antara 21 hingga 58 tahun dan ujian saringan awal mendapati seorang daripada mereka positif dadah. Hasil siasatan, polis percaya dadah yang dirampas adalah untuk diedar di sekitar kawasan Bintulu dan boleh digunakan oleh 136 penagih. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Kita kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.